السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini kita dapat sambung semula bacaan kitab kita Al-Adabul Mufrad, tulisan karangan Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Dan kita sampai kepada bab yang berikutnya, bab 47. Bab yang ke-47, bab al-waladu qurratul ain, bab anak sebagai penyejuk mata. Anak sebagai penyejuk mata. Hadis nombor 87. Hadis nombor 87. Kita tengok terjemahan hadis yang agak panjang yang dibawa oleh Imam Al-Bukhari di dalam bab ini. Abdurrahman bin Jubair bin Nufair memberitahuku daripada bapaknya, beliau berkata, ketika kami duduk bersama dengan Al-Miqdad bin Al-Aswad pada satu hari, seorang lelaki datang kepadanya lalu berkata, beruntunglah sepasang mata, yakni mata Al-Miqdad bin Al-Aswad, yang mana mata itu atau mata ini pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata yang dimaksudkan sebagai mata yang beruntung itu merujuk kepada mata Al-Miqdad bin Al-Aswad, kerana Al-Miqdad merupakan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kata dalam ta'rif, definisi sahabat, sesiapa yang man laqiyan nabi, sesiapa yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan mati di atas iman. Jadi salah seorang daripada ribuan sahabat itu adalah Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu an. Jadi datang seorang lelaki menyebut perkataan yang baik kepadanya, iaitu beruntunglah mata engkau kerana mata itu pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kata lelaki itu, aku amat teringin untuk melihat apa yang engkau lihat dan menyaksikan apa yang engkau saksikan. Lelaki itu kata, beruntung sekiranya aku berada pada tempat dan kedudukan engkau. Mata aku melihat apa yang dilihat oleh mata engkau, iaitu dapat melihat batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat hidup sezaman bersama dengan Nabi, mendapat gelaran sahabah radhiyallahu anhum. Jadi dia sebut perkataan itu kepada Al-Miqdad. Dia tu, ruginya aku tidak dapat menjadi sahabat, ruginya mata aku ini tidak dapat melihat Rasulullah ketika dia hidup. Beruntungnya Miqdad kerana dia hidup, direzekikan bersama dengan Nabi, melihat dan sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas lelaki itu berkata, selepas lelaki itu menyebut perkataan dia, apa yang berlaku? Lelaki tersebut dimarahi oleh Al-Miqdad, lalu menyebabkan aku, yakni orang yang menceritakan peristiwa ini, Jubair bin Nufair, terkejut
Kerana apa yang disebut oleh lelaki tersebut adalah perkataan yang baik. Tetapi Al-Miqdad marah kepada apa yang disebut oleh lelaki tersebut. Lalu Al-Miqdad beralih menghadap lelaki tadi dan berkata, apakah yang menyebabkan engkau berangan-angan untuk dirimu hadir dan berada pada suatu tempat yang tidak dihadirkan oleh Allah untuk engkau? Miqdad kata, apa sebab engkau nak berasa untung duduk dan hidup pada zaman Nabi hidup, pada zaman di mana Rasulullah wujud dan ada pada ketika itu? Sebab apa kau rasa kau rugi tak hidup sezaman dengan Nabi, sedangkan engkau beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi? Kata Miqdad lagi, dia kata apa? Dia kata, jikalau engkau hidup pada zaman Rasulullah, apa yang akan berlaku pada ketika itu? Demi Allah, kata Miqdad, sesungguhnya pada zaman Rasulullah terdapat kaum yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Jahannam. Mereka tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Apakah engkau tidak bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan kamu daripada kalangan mereka tersebut? Tidakkah kamu mengenali Tuhan sekalian alam, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi, dan Allah telah mengelakkan kamu daripada bala yang menimpa orang lain? Maksudnya, kata Miqdad, mana lebih beruntung? Hidup pada zaman Nabi tetapi tidak beriman dengan Nabi. Wujud golongan yang diberikan kesempatan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercakap dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak menerima dan mengikut apa yang dibawa oleh Nabi. Seperti sebahagian daripada golongan musyrikin Mekah, Abu Lahab, Abu Jahal, ini di kalangan orang-orang yang terkenal. Sebahagiannya ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi, daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak beriman. Sedangkan lelaki tadi ni, walaupun dia tidak hidup pada zaman Nabi, dia tidak berada pada zaman Nabi, dia tidak menjadi sahabat, tetapi dia beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Sebab itu Al-Miqdad kata, kenapa engkau nak rasa rugi? Sama ada melihat ataupun tidak Nabi itu ada satu cerita bab lain lah. Memang adalah kelebihan dapat melihat Nabi itu, jadilah sahabat Nabi. Tetapi adakah kita boleh jamin, seakan-akan Miqdad kata, kalaulah engkau dibenarkan, direzekikan, ditentukan oleh Allah engkau hidup pada zaman Nabi, adakah kau boleh jamin kau beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi? Sebab itu kita tengok tuan-tuan, hari ini apabila orang cerita tentang Al-Isra wal Mi'raj, kita percaya dan kita beriman. Berbeza dengan keadaan awal Nabi SAW cerita. Sekarang kalau orang cerita Isra Mi'raj, daripada Mekah pergi ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang pada masa itu mengambil masa berbulan-bulan untuk sampai, Nabi habaq dia pergi pada satu malam. Semalam dia pergi, pagi ni dia dah berada di Mekah. Ketika dia menceritakan peristiwa itu, ramai manusia yang menuduh Nabi berbohong. Tapi kita percaya ke tak? Kita percaya. Tuan-tuan boleh jamin tak? Ketika mana Nabi menceritakan keadaan itu, tuan-tuan salah seorang yang mendengar peristiwa itu pada saat itu, barangkali dalam keadaan itu, tuan-tuan mungkin berada di pihak yang menolak khabar dan cerita itu, kerana memang cerita itu pada masa itu, keadaan itu amat mustahil untuk berlaku. Jadi ini yang menyebabkan Miqdad kata, patutnya engkau bersyukur. Walaupun engkau tidak hidup pada zaman Nabi, mata engkau tidak melihat Nabi, tidak bersemuka dengan Nabi,
tetapi engkau beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi, berbanding dengan orang yang Allah rezekikan, Allah takdirkan dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tak beriman dengan Nabi. Ini apa yang sebenarnya diingkari ataupun ditegur oleh Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu an. Demi Allah, kata Miqdad. Jadi tuan-tuan faham, yang menentukan kemuliaan, kedudukan, keistimewaan seseorang itu apabila dia beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin kita tak melihat, tak bertemu, beriman semasa Nabi hidup, beriman selepas berkurun, berabad lamanya, barulah kita beriman dengan apa yang dibawa. Jauh kita dengan zaman Nabi dan sahabat, tetapi yang lebih penting, agama yang kita pegang ni sama dengan agama Nabi dan sahabat. Lepas itu kita sebut Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang Nabi kata Ahlus Sunnati wal Jamaah itu siapa? Man ana alaihi wa ashabi. Bila Nabi tanya, bila sahabat tanya manhum al-jamaah, siapa jamaah itu, siapa yang selamat itu, siapa yang Nabi kata golongan yang selamat itu, golongan yang berada di atas jalan ma ana alaihi, apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Mungkin mereka tidak daripada kalangan sahabat aku, tapi mereka mengikut apa yang ditinggalkan oleh aku dan sahabat aku. Itu apa yang menentukan kita dan orang-orang yang menolak Nabi pada zaman Nabi hidup. Kemudian kata Al-Miqdad, demi Allah, sesungguhnya Nabi telah dihantar ke tempat yang paling mencabar berbanding Nabi-Nabi yang lain. Buat sekian lama, tidak ada Nabi pada zaman jahiliyah ketika mana seseorang itu tidak melihat agama lebih baik daripada menyembah berhala. Nabi mari dalam keadaan orang begitu kuat, sebati, ta'assub, memang dah menjadi darah daging dah. Memang orang dah kuat sembah berhala. Ketika itu Nabi dihantar untuk apa? Memperbetulkan apa yang dipegang oleh orang-orang jahiliyah. Tuan-tuan, salah satu benda yang sukar untuk manusia nak perbetul orang ni apabila dia dah sebati dengan amalan tu. Antara cabaran yang disebut oleh Al-Miqdad ni, dia kata apa? Yang paling susah, yang paling mencabar, yang paling berat, yang paling teruk dihadapi oleh Nabi ni, dia mari untuk ubah, perbetul, tukar apa yang telah menjadi sebati, telah diamalkan berkurun lamanya oleh orang-orang musyrikin Mekah jahiliyah ni, menyembah berhala. Dia mari untuk tolak amalan tersebut. Dan ini juga yang dihadapi oleh orang-orang yang sama. Setiap zaman bila dia pergi nak memperbetulkan amalan masyarakat yang memang dah berkarat ni, dah memang lama dia duk buat ni. Pasal itu tuan-tuan, di antara nak mengubah orang muda dengan mengubah orang tua, yang paling susah ni orang tua-tua. Pasal dia dah amal lama dah benda tu, dah sebati dah. Sebab itu perubahan ni, tajdid ni ataupun pengislahan ni lebih mudah diterima oleh orang-orang baru, orang-orang muda ni. Sebab belum sebati dengan jiwa dia lagi. Dia baru kenal mungkin, sebab itu orang-orang yang baru kenal agama lebih mudah untuk diperjelaskan dengan ajaran ataupun amalan yang berlandaskan kepada dalil ni. Berbanding dengan orang tua ni, dia kira lama dah duk buat, tok nenek lah, dia payah nak buang sebab benda tu dah berakar di dalam diri dia. Kan? Dia dah buat, dia payah dah, nak berbetul payah dah, kan? Contohlah satu orang, kan, ini contohlah satu orang yang semayang, kan, kadang-kadang ada perbuatan dia buat daripada muda,
orang nak perbetul perbuatan tu, suruh ubah macam ni sikit, dia tak boleh lah. Dia tak boleh lah, tak payah kan. Duk buat lama dah lagu ni, dia tak boleh nak ubah kan. Bawa sampai ke mati. Itu apa benda pun kalau dah biasa, dah sebati, dah sedap, dah syok, dah memang rap dah, payah nak ubah. Itu apa yang disebut oleh Al-Miqdad. Jadi Nabi mai tu orang dah pegang benda tu dah lama dah. Pasal tu bila Nabi SAW kata, qulu la ilaha illallah, Tuhan itu satu. Tuhan tu satu ya. Apabila orang kata Tuhan tu satu ya, Arab benda lain mungkin mudah mereka nak ubah. Tapi yang ni mereka berat sikit lah. Dah berapa lama mereka percaya Tuhan tu banyak, tiba-tiba tuan-tuan mai kata Tuhan tu satu. Beranak-beranak dah Tuhan dah banyak dah. Tok Pekong, tokong-tokong berhala di keliling Kaabah tu dah banyak dah. Ada lebih 360 berhala. Tiba-tiba mai kita nak pecah, nak musnahkan, nak tolak semua tu. Itu bukan satu benda yang mudah disebut oleh Al-Miqdad. Dan tuan-tuan boleh kias ataupun boleh kaitkanlah dengan apa-apa peristiwa dalam hidup tuan-tuan ni, yang mana last sekali kita kata tak payah dah, dia ni memang tak boleh nak buat apa dah. Pasal lama dah dia duk buat. Kita kata apa pun dia duk kerah hak dia ya. Pasal apa? Pasal lama. Hujah yang paling yang paling susah nak diubah ni apabila dia berhujah, dah lama dah. Kita dah buat lama dah. Orang tua-tua kita dah amal lama dah. Daripada pandai nak dia ubah pula. Habis mau dia hujah tu tak boleh nak buat apa. Kan? Bagi bila kitab besar mana pun, dalil besar mana pun, pasal apa? Pasal lama dia buat itu, kan? Nampak tuan-tuan? Itu apa yang disebut oleh Al-Miqdad. Kemudian dia kata, datanglah Nabi membawa Al-Furqan, yakni Quran, yang membezakan di antara yang benar dan salah. Selain itu, menerusinya juga seorang bapa dipisahkan oleh seorang anak, sehinggakan seseorang itu melihat bapaknya, anaknya atau saudaranya dalam kalangan orang kafir. Bila main Nabi ni, ada yang sebahagian daripada ibu dengan bapa beriman, anak tak beriman. Anak beriman. Yang ramainya anak beriman, bapa dengan mak tak beriman. Ini pun sama agak dengan tadi ni. Pasal apa yang anak tu boleh terima, bapa dengan mak tu tak boleh terima. Kalau kita baca sejarah sahabat, sirah sahabat, kita akan dapati ramai anak-anak yang beriman. Ikrimah, anak Abu Jahal, dia beriman, bapa dia tak beriman. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia beriman, mak dia tak beriman. Mus'ab bin Umair, dia beriman, keluarga dia tak beriman. Pasal apa yang anak-anak ni pi beriman, mak bapa ni tak terima Nabi? Isu tadi. Anak-anak ini masih lagi bersih, masih lagi jernih, masih lagi terbuka daripada mak bapak yang tertutup dan ta'assub dengan amalan lama ni, iaitu kepercayaan jahiliah ni, kan? Jadi bila Nabi mari, sebahagian daripada kalangan ibu bapa itu tidak beriman, anak-anak beriman, dan sebaliknya ada yang ibu bapa beriman tapi jaranglah ibu bapa beriman, anak tak beriman ni. Nampak? Kemudian kita sambung lagi tuan-tuan. Apa dia? Dia kata lagi, dengan demikian Allah telah membuka hatinya untuk menerima iman, sehingga dia mengetahui bahawa orang yang tidak beriman akan dimasukkan ke dalam neraka. Oleh disebabkan itu, jiwanya senantiasa berada di dalam keadaan tidak tenteram. Tapi anak-anak yang beriman ni, bila dia tengok keluarga dia, ibu ayah dia tak beriman, dia tidak tenteram. Kerana dia tahu kesudahan orang-orang yang tidak beriman itu adalah kekal di dalam neraka. Dia nak bawa dan dia nak tarik bersama-sama dengan dia itu keluarga dia. Orang beriman ni senantiasa fikir, kalaulah dia selamat, dia nak orang yang bersama, yang dia kasih, keluarga dia juga selamat. Sebab itu tuan-tuan, sebagai ibu bapa mesti ada perasaan ni. Mesti terdetik dan terlintah di dalam hati tuan-tuan.
Apa kesudahan anak-anak tuan-tuan? Apa akhirnya yang akan berlaku dan dibuat oleh Allah kepada anak tuan-tuan? Ini apa yang berlaku kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Quran kata am kuntum syuhada. Takkan tuan-tuan tak fikir macam mana Nabi Yaqub fikir? Takkan tuan-tuan rasa selamat mari masjid dalam keadaan tuan-tuan tak tahu waktu tuan-tuan berada di masjid tu, waktu tuan-tuan tunduk beriman kepada Allah itu, tidakkah terfikir di mana pula letaknya anak keturunan kita? Yaqub fikir benda tu. Yaqub sebut benda tu. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut. Quran kata, ingat tak ketika mana Yaqub alaihi salam hendak wafat, meninggal, dia berkata kepada anak cucunya, ma ta'budu min ba'di, apa yang kamu akan sembah selepas daripada kematian aku? Apa yang Yaqub fikir? Yaqub susah hati ni, dia fikir anak cucu dia nak sembah apa? Qalu, mereka berkata, na'budu, kami berjanji akan sembah ilahaka, Tuhan engkau, wa ilaha abaika, Tuhan bapa-bapa engkau, Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilahan wahida, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ishaq, Tuhan Ismail, Tuhan yang satu. Apa yang disebut oleh Nabi Yaqub di hujung usia dia? Dia tanya anak-anak dia, hampa nak sembah apa? Agama apa yang hampa akan pegang? Tapi kita tuan-tuan, alhamdulillah lah, kita semua okey dah. Anak kita pertama dah kerja, menikah, ada anak apa semua, alhamdulillah. Kita mungkin tak susah hati sangatlah agama apa dia nak pegang, amalan apa dia nak buat, semayang ke dia nak semayang tu tak penting sangatlah. Kadang-kadang kita tak susah hati sangat. Alhamdulillah, saya, anak saya semua dah kerja dah, semua ada rumah dah, semua menikah lah, semua lepas dah, alhamdulillah lah. Depa pun semua boleh hidup dah, kan? Kita tidaklah sesusah hati sangat dengan mereka tak semayang, mereka mengaji tak mengaji, kenal Nabi tak kenal Nabi, hukum hakam ni tak apa kemudian kira lah, kan? Tapi yang pentingnya untuk dunia mereka lepas lah, okey lah, saya boleh mati dengan tenang. Tidak seperti mana yang dipikirkan dan dibimbangkan oleh para Nabi, ma ta'budu min ba'di. Hampa nak sembah apa kalau aku mati esok? Apa agama yang hampa akan pegang lepas aku mati? Mereka nak dengar daripada mulut anak-anak mereka, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Sebut dulu, kami akan sembah Tuhan engkau, Tuhan bapa-bapa engkau, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhan Ishaq, Tuhan yang satu. Baru dia mati. Itu apa yang dibimbangkan oleh para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian dia sambung lagi. Dia kata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat inilah yang dijadikan bab apa yang disebut sebagai anak penyejuk mata hati. Di dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kita boleh tengok, Allah Subhanahu wa taala sebut, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu apa yang disebut dalam surah Al-Furqan. Apa maksudnya? Dan orang-orang yang berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, hab lana, kurniakanlah kepada kami, min azwajina, daripada pasangan-pasangan kami, wa dhurriyyatina, dan juga keturunan kami, anak cucu kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata hati kami. Jadi kita nak tengok sedikit huraian ayat ini, kemudian kita tangguh kuliah kita insya-Allah taala. Di dalam ayat ini, orang-orang yang beriman berdoa kepada Allah dengan satu doa yang sangat menarik. Doa yang disebut oleh Allah di dalam ayat ini berbunyi, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan, azwajina, pasangan-pasangan kami, yakni isteri-isteri kami, dan juga anak zuriat, keturunan, cucu. Zuriat ni anak cucu cicit kita
yang menjadi penyejuk mata hati. Yang dimaksudkan dengan anak penyejuk mata hati ini, auladan abraran atqiya. Anak-anak yang menjadi penyejuk mata hati bapa-bapa, ibu-ibu mereka ini adalah anak-anak yang abraran atqiya, anak-anak yang beriman dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang beriman. Jadi kalau anak-anak itu berjaya, dia belum menjadi penyejuk mata hati lagi. Kerana menurut para ulama, seperti yang disebut oleh Ibnu Abbas, kita baca, secara mudahnya, bila tuan-tuan baca doa ni, qurrata a'yun, tuan-tuan kena ingat, yang dimaksudkan anak yang menjadi penyejuk mata hati itu, anak-anak yang abraran atqiya, anak-anak yang beriman dan bertakwa. Tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata hati ibu dan ayah selain daripada melihat isteri-isteri mereka ataupun anak-anak mereka muti'ina lillahi azza wa jal, menjadi orang yang muti'. Apa dia maksud muti'? Orang yang mentaati Allah. Tidak ada yang lebih bernilai dan lebih besar yang menjadi penenang hati, penyejuk hati kepada orang-orang yang beriman selain daripada dia melihat pasangannya, isterinya, suaminya dan anak-anaknya adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang menunaikan suruhan Allah dan orang yang meninggalkan larangan Allah. Ini berbeza dengan sebahagian orang. Tak apa anak dia tak sembahyang, tak apa. Anak dia tak tutup aurat, tak apa. Janji anak dia bagi duit. Ini pun satu bab juga, kan? Kemudian dia sambung lagi di sini. Dia kata apa? Dia kata, antara perkara yang boleh kita ambil sebagai makna kepada qurrata a'yun ni, qurrah ni dalam tafsir dia kata asalnya perkataan qurrah adalah al-barad, sejuk. Perkataan qurrah tu sejuk. Kerana air mata ini ada dua jenis. Air mata yang sedih, air mata yang duka cita, al-hazan, al-huzn, air mata yang panas. Air mata ni bila dia sedih, air mata sebab manusia ni dia menangis banyak sebab. Ada yang dia menangis kerana dia sedih. Bercerai pun menangis, menikah pun menangis. Betul tak? Dia bercerai, dia teriak, sedih. Dia menikah pun dia sedih. Dia menangis juga. Berjaya pun menangis, gagal pun menangis. Jadi macam mana kita nak tahu satu orang tu dia teriak suka dengan dia teriak sedih? Dia tengok kepada suhu air mata. Air mata yang panas kerana dia sedih, duka cita. Air mata yang sejuk adalah 'inda surur, ketika dia gembira. Jadi sebab itu dia sebut air mata yang menyejukkan. Penyejuk air mata. Air mata yang menyejukkan hati. Kerana sifat air mata ni, bila kita tengok anak kita beriman, kita menangis. Menangis kegembiraan. Nampak? Itu apa yang disebut oleh ahli bahasa lah. Kemudian kita tengok juga perkataan di kalangan sahabat dan juga di kalangan tabi'in. Kata Abdullah ibnu Abbas. Ini perkataan Abdullah ibnu Abbas. Orang-orang yang beriman, ibadur rahman, mereka berdoa agar mendapat keturunan yang menyejukkan mata hati. Yang dimaksudkan dengan keturunan yang menyejukkan mata hati ini, yang menyejukkan jiwa mereka adalah keturunan yang gemar melakukan ketaatan kepada Allah di dunia dan di akhirat. Jadi maksud yang kata anak-anak yang menjadi penyejuk mata hati, yang menjadi penenang jiwa kepada ibu ayah itu
dia dilihat daripada ketaatan dia kepada perintah Allah. Jadi kalau tuan-tuan tengok anak tuan-tuan itu menjaga salatnya, menjaga auratnya, rajin membaca Al-Quran, baik akhlaknya, ia menjadi penyejuk mata hati dan dia termasuk di dalam ayat yang kita baca surah Al-Furqan tadi. Kemudian kata Ikrimah. Ini kata Ikrimah. Ini tabi'in. Kata Ikrimah, dia kata apa? Dia kata orang-orang yang beriman tidaklah mengharapkan keturunan mereka itu cantik dan elok. Dari sudut rupa parah ni, orang beriman dia tak heran sangat. Buruk muka hitam, tak elok pun tak apalah. Setengah orang menantu dia segak, dia banggalah. Bukanlah tak boleh kan. Dia tak tengok menantu saya, putih tak, segak tak. Tapi Allahu Akbar. Kan? Kita kata Melayu ke Cina? Kita tanya Melayu ke Cina? Dia kata Melayu lah. Pasal pakaian macam Cina. Kan? Tapi tak apa, janji segak. Kan? Senang dia nak bawa ke kampung Batu Hampak, nak tunjuk ke orang, tak ada siapa boleh lawan. Anak menantu dia ratu cantik. Kan? Tapi kita tengok tu, astaghfirullah. Tu imam yang nak pilih orang pun telajak asal. Kan? Iaitu mereka yang beriman itu tidaklah sangat susah hati kalaulah keturunan mereka itu tidak cantik mukanya, tidak segak, tidak elok tubuh badannya. Tetapi yang menjadi keutamaan orang-orang yang beriman dan bertakwa itu, yang menjadi kesusahan hati dan menjadi perhatian kepada orang-orang beriman, yang menjadikan orang-orang beriman itu sehati, yang mereka fikirkan siang dan malam, yang mereka berdoa berharap kepada Allah, itu adalah keturunan, anak, menantu, cucu, cicit yang taat, menjaga suruhan dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Ikrimah. Kemudian kita ambil lagi perkataan Al-Hasan Al-Basri. Kata Al-Hasan Al-Basri daripada kalangan tabi'in. Dia kata apa? Dia kata ayat yang menyebut Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun itu, kata Al-Hasan Al-Basri, dia kata yang ingin dilihat oleh Allah pada hambanya yang beriman, sama ada daripada istrinya, isteri hambanya, saudara dan juga keluarga hambanya. Yang ni daripada isteri hambanya, yang Allah nak tengok, yang Allah nak nilai, yang menjadi perhitungan Allah kepada kita. Pertama, Allah nak tengok isteri-isteri kita. Yang kedua, Allah nak tengok anak cucu kita, keluarga kita, kaum kerabat kita. Dan Allah nak tengok sahabat, teman dan kawan kita. Adakah mereka itu golongan yang taat kepada Allah? Itu yang menjadi nilaian Allah. Allah nak menghitung daripada kalangan orang yang dekat daripada kita itu, adakah mereka termasuk daripada kalangan yang taat kepada Allah. Kata Al-Hasan Al-Basri, dia kata wallah. Dia kata wallah. Dia kata wallah, demi Allah, tidak ada yang lebih menyejukkan pandangan mata kita ni. Bila kita tengok, kita dah sejuk hati perut kita. Kita tenang, kita tengok tu kita rasa tenang, kita rasa bahagia. Apa dia? Tidak ada pandangan yang lebih menenangkan, kata Al-Hasan Al-Basri. Tidak ada pandangan yang lebih membahagiakan, tidak ada pandangan yang lebih mendamaikan, tidak ada pandangan yang lebih diinginkan oleh orang yang beriman melebihi pandangan dia melihat anaknya, dia melihat cucunya. Ni dia sebut ni, Al-Hasan Al-Basri sebut, waladun walad au akhan au hamiman. Dia tengok pada anak dia, min an yara waladan. Dia tengok pada anak dia, dia tengok pada cucu dia tengok pada saudara dia, akhan, atau dia tengok kepada sahabatnya. Melainkan kesemua yang dia tengok tadi ni mentaati Allah di dalam suruhannya, meninggalkan di dalam larangannya. Contoh yang paling mudah, dia tengok anak dia bila nak makan, makan dengan tangan kanan. Sebelum suap ke mulut, bismillah.
Sebelum habis makan, anak atau cucu sebut Alhamdulillah. Duduk di meja dengan Tok Wan perhati anak dia makan, cucu makan KFC, Tok Wan beli. Sebelum tokok ayam, Bismillahirrahmanirrahim. Makan, habis makan, Alhamdulillah. Okey Tok Wan nak pergi main. Tidak ada yang lebih menenangkan dan membahagiakan, kata Al-Hasan Al-Basri, daripada seseorang itu melihat apa yang dilakukan oleh anak cucu dia. Ada satu orang jamaah daripada Kuala Lumpur. Dia selalu telefon tanya hukum. Tuan-tuan pun mungkin sebahagiannya mempunyai perasaan dan keadaan yang sama. Dia telefon kadang-kadang lama, sejam, setengah jam. Soalan tu pendek aja. Tetapi dia cerita yang lama tu, yang kita duk dengar tu, yang seronok, yang excited dia cerita tu, cucu dia. Cucu dia ni di Kuala Lumpur, dia sekolah, satu sekolah yang bagus lah. Sekolah Islam Adni di UK, di apa, Seri Perdana tu, Ulu Kelang tu, ada sekolah Islam Adni ni. Sekolah yang bagus lah, Islam private. Dia cerita dia seronok. Yang apa yang saya nak kongsi tu, dia seronok, excited yang tok ni. Dia cerita boleh hafal ayat, dia cerita jaga semayang, dia cerita tudung sentiasa duduk dalam rumah, apa ni, tudung sentiasa letak dekat. Tapi tanya apa siapa, dia kata sat lagi ada kawan-kawan ayah dia akan mai, laki-laki masuk baru sekolah rendah. Tetapi sudah disiplin, sudah jaga soal batas aurat, sudah rajin semayang, sudah rajin walaupun dalam keadaan usia yang muda. Dia cerita tu excited, seronok. Lebih daripada nak tanya soalan tu, nak luah tu lebih, nak cerita tu lebih. Kerana kita faham, tak ada orang yang lebih seronok daripada melihat keturunannya beriman dan beramal. Kan? Nampak? Kemudian kata Ibnu Juraish, hamba yang beriman, dia akan senantiasa berdoa kepada Allah agar keturunannya orang yang kuat ibadah, menjaga salatnya dan jauh daripada jatuh ke dalam maksiat. Itu apa yang disebut oleh para ulama. Kemudian tuan-tuan, akhir sekali sebelum kita menangguhkan kuliah kita, bagaimana untuk kita mendapat qurrata a'yun, anak yang menyejukkan mata. Tidak dapat lari daripada kita sebagai ibu ataupun ayah menjadi orang yang beriman terlebih dahulu. Sa'id Ibnul Musayyib. Sebelum kita baca perkataan Sa'id Ibnul Musayyib ni, tuan-tuan tentu pernah mendengar kisah yang diceritakan di dalam suratul Kahfi yang kita baca kemarin, ayat 82, tentang dua orang anak yatim yang mana dipelihara oleh Allah kerana mereka dahulu mempunyai dua orang ibu dan ayah yang beriman, terutama si bapa tu. Di dalam suratul Kahfi ayat 82, Allah menyatakan, wa ammal jidar fakana li ghulamain yatimain fil madinah wa kana tahtahu kanz lahuma wa kana abuhuma salihah. Dan dinding rumah yang dimiliki oleh dua orang anak yatim yang terletak di kota itu, ada di bawah dinding tersebut harta yang disimpan untuk mereka, diselamatkan oleh Allah. Kerana apa? Kerana ayah mereka dahulu, wakana, adalah dahulu ayah mereka itu orang saleh. Ayah dia orang saleh, Allah pelihara anak dia. Itu berkat kesalehan si ayah. Kemudian tuan-tuan, kata Umar bin Abdul Aziz, ma min mu'min yamut, mana-mana orang beriman yang mati, yang mana dia itu orang yang beriman, dia tu orang beriman, dia mati, illa hafizahullah, melainkan Tuhan akan menjaga fi aqibihi wa aqibihi, Allah akan menjaga anak cucunya. Kata Umar Abdul Aziz,
Sesiapa yang dia beriman ketika hidupnya, kemudian dia mati meninggalkan anak dan cucunya, Allah akan memelihara anak dan cucunya kerana keimanan dia. Kata Sa'id ibnul Musayyib. Sa'id ibnul Musayyib daripada kalangan tabi'in. Dia kata pada anak dia. Sa'id ibnul Musayyib ni kata dekat anak dia. Dia kata apa? La azidanna fis salati min ajlika. Ni dia bapa. Dia kata kat anak dia ni tuan-tuan. Dia kata apa? La azidanna, demi sesungguh-sungguhnya aku akan menambah salatku, yakni aku akan memperbanyakkan salatku, semayang malamku, semayang sunatku, aku akan banyakkan semayangku, min ajlika, untuk engkau menjadi anak yang saleh. Nampak? Kata Sa'id ibnul Musayyib, dia akan salat banyak, dia akan kuat beribadah supaya anak dia menjadi anak yang saleh. Maknanya apa? Orang-orang yang menginginkan anak cucunya beriman dan saleh, dia hendaklah menjaga hubungannya dengan Allah, kerana kesan daripada dia menjaga hubungan itu akan memberi kesan kepada keturunannya. Walaupun tidak dinafikan, keimanan itu tidak boleh diwariskan kepada anak-anak, tetapi ada kesannya. Tidak hanya cukup sekadar ibu dan ayah itu mengharapkan. Tak padanlah kalau pak mak tu harap anak tu semayang, pak mak tu pun tak ketahuan, halah. Dia tak jadi. Sebab itu di samping kita membaca Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, kita tu hendaklah dahulu menjadi contoh dan menambahkan salat kita seperti mana yang disebut oleh Sa'id ibnul Musayyib. Sebab itu saya tuan-tuan, kalau orang minta suruh baca doa sakit ke, demam ke, gangguan ke, apa ke, saya insya-Allah takat mana boleh kita bacalah. Sakit suruh buat ayat ni, masalah apa? Anak ada gangguan sikit, anak tak boleh tidur, anak rasa macam ada benda duk kacau dia, atau sakit lah, demam ke apa ke, kita doa, banyak doa kan, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma rabban nas, banyak doa. Tapi kalau kita tanya nak buat ayat untuk apa, anak tak dengar cakap, anak payah semayang, yang ni tak ada ayat, yang ni tak ada ayat boleh buat. Yang tu bukan penyakit, yang tu soal iman. Iman dia tidak ada benda terkejut. Dia tak boleh minum air hari ni, esok dia dengar cakap, tak ada. Dia minum air hari ni, esok dia jaga semayang, tak ada. Dia minum air hari ni, esok dia beriman, tak ada. Ayat lagu tu tak ada. Yang tu kena didikkan, kena doa. Ibu bapa tu di samping dia doa, dia kena didik. Dia tak ada benda boleh makan bagi jadi orang baik, tak ada. Dia kata pepok ubat ni, pepok ayak ni, minum ayak ni, makan ubat ni, kunyah coklat ni, dia jadi baik, tak ada. Ubat nak jadi baik dengan ubat nak jadi cerdik, tak ada. Mengarut dia. Siapa yang kata ada ubat boleh bagi cerdik dengan ada ubat boleh bagi jadi baik, dia tu bohong. Kerana tak ada ubat yang boleh jadi baik. Kalau ada, tentu Nabi dah jampi habis orang Mekah baik. Jampi ada tempat dia, ada bab yang Tuhan benarkan kita jampi. Yang lain daripada itu usaha dan doa kita. Mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang dibawa hadis pada pagi ini menjadi panduan dan pedoman dalam hidupan kita untuk beramal. Mudah-mudahan anak cucu kita anak yang menyejukkan hati di dunia dan menyejukkan hati di akhirat. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.